Okey, kita mula dah. Okey, boleh? Boleh. Kita mula dah. Jangan habisnya dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni kita pakat baca kitab sikit dah. Kitab untuk budak-budak ni, bukan untuk umi, untuk budak-budak. Kita baca kitab Kifayatul Ghulam. Artinya kitab yang memadai bagi budak yang baru belajar pada menyatakan rukun Islam yang 5. Pada menyatakan rukun Islam yang 5. Dan syaratnya karangan Maulana Syekh Ismail Minangkabau. Ya, kita baca kitab ni. Di fasa pada menyatakan najis. Ya, kita bercakap bab najis. Kena faham hukum najis tadi. Ya. Adapun najis itu terbagi kepada atas dua bahagi. Ya. Najis itu terbagi atas dua bahagi. Yang pertama najis besar, yang kedua najis kecil. Okey? Najis besar, najis kecil. Belajar sekolah belajar dah tahu. Belajar kat sekolah? Belajar tak. Berarti tapi dia macam mana? Tahu tak. Sekolah macam mana? Dia belajar sekolah. Lain sikit. Tak. Kita kan dulu lah. Biarlah. Adapun najis yang besar itu, apa najis besar apa dia? Anjing dan babi dan anak bagi keduanya atau barang yang jadi daripada keduanya, maka iaitu najis yang besar juga. Dan yang dinamakan najis kecil itu iaitu kencing dan berak dan darah dan nanah dan lain daripadanya seperti tahi binatang dan tahi burung dan lainnya. Mana hak lain tu tolak anjing dan babi, hak najis lain tu najis kecil. Ni kitab ni cerita gini. Biarlah kita. Dan terbagi pula najis yang besar itu atas dua bahagi. Najis besar tu dibagi atas dua bahagi. Yang pertama najis hukmiyah. Yang kedua najis ainiyah. Najis hukmiyah tu najis apa? Belajar kat sekolah? Tak. Najis hukmiyah ni najis dari hukum saja. Hukum najis. Benda tak ada. Benda tak ada. Benda tak nampak hukum najis. Yang kedua najis ainiyah. Najis ainiyah najis yang kita nampak dengan mata. Jadi najis ni bagi pada dua, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Adapun yang dinamakan najis hukmiyah itu iaitu barang tiada dirinya, seperti bersentuh kita dengan anjing. Kita sentuh dengan anjing, anjing basuh kita sentuh. Anjing tak ada dah. Hak sentuh tadi panggil najis hukmiyah, hukum je najis. Faham? Najis lalu ujang, najis lalu kena sentuh langgar betih kita. Najis tu najis hukmiyah. Tak lekat apa-apa. Seperti bersentuh kita dengan anjing dan babi kerana kering ia sebelum disamak. Demikian dinamakan najis hukmiyah. Mana kita sentuh babi ke anjing ke, lepas tu benda tu kering dah. Kaki kita kering dah, kita tak basuh tak apa lagi. Benda tu panggil najis hukmiyah. Faham ke tak? Faham? Kalau kena tahi stepek di betih tahi anjing, tu najis ainiyah. Okey. Adapun najis ainiyah itu iaitu seperti bersentuh kita dengan anjing yang basah atau dengan babi yang basah atau dengan darahnya atau lainnya. Demikianlah yang dinamakan najis ainiyah sebab ada dirinya. Maksud tu basah. Sama macam tahi tadi, tepek kena kaki kita, tahi anjing kita pijak lekat kaki kita, itu najis ainiyah. Nak masuk? Pergi masuk gigi. Gilah. Dia tak faham kau. Dia tak faham kau dengar pun. Okey, faham tu dah? Dan terbagi pula najis yang kecil itu kepada dua bahagi. Yang pertama najis hukmiyah, yang kedua najis ainiyah juga. Najis sebenarnya bagi pada tiga. Dia kecil, bukan dia besar, sederhana, kecil. Gitu. Dan kitab lain dah. Dan ni dia sebut dua je. Hak kecil tu tak sebut.
Ada pun dinamakan najis hukmiyah yang kecil itu iaitu kencing yang kering. Yang dinamakan najis hukmiyah yang kecil itu iaitu kencing yang kering. Adik kecing kena kaki kita, lepas tu najis tu kering. Najis hukmiyah dia panggil. Kedua, najis ainiyah. Ada pun yang dinamakan najis hukmiyah yang kecil itu iaitu kencing yang kering yang bertemu. Kat mana kita baca dia? Ada pun yang dinamakan najis hukmiyah yang kecil itu iaitu kencing yang kering bertemu badan kita atau pada kain kita yang tiada lagi rupanya. Demikianlah yang dinamakan najis hukmiyah yang kecil. Mana najis dia kena dia kering dah, tak ada benda dah. Itu najis hukmiyah. Yang dinamakan najis ainiyah yang kecil itu seperti kencing yang basah dan tahid yang basah dan darah dan nanah dan lainnya. Demikian yang dinamakan najis ainiyah yang kecil. Pada asalnya najis ainiyah ni najis hak nampak dengan mata. Kalau kena tahi kucing stepek, tu najis ainiyah. Kalau kena air kecing kucing, lepas tu dia kering dah. Dia kering tak ada dah. Tak benda. Itu hukmiyah lah. So dia kering dah. Adapun najis yang besar itu tiada ia suci dibasuh dengan air sekali basuh. Najis yang besar itu tiada ia suci dibasuh dengan air sekali basuh, melainkan dengan disamak dengan 7 kali basuh. Dan air yang suci lagi menyucikan bagi lainnya serta dicampur dalam basuhan yang ketujuh itu dengan tanah sekali. Kalau kena najis besar, dia kena istilah kena samak. Mana samak ni macam mana? Dia bukan samak. Samak tu tak betul. Tapi biar kita guna istilah samak juga dah. Samak kena basuh 7 kali dengan air. Bersih belaka, basuh 7 kali dengan air. Air yang salah 1 atau 7 tadi kena campur dengan tanah. Pandai dah samak dah? Faham dah tau? Baju sekolah dulu belajar? Okey. Mana kalau basuh sekali saja tak suci. Okey? Kena setur babi, kita basuh air sekali tak suci. Kena 7 kali. Dicampur dalam basuhan yang ketujuh. Tak betul, bukan yang ketujuh. Bukan kena basuh yang ketujuh dengan tanah. Ambil yang mana-mana pun. Sekali dengan tanah, nang dengan air bersih. Nang dengan air bersih. Sekali dengan air tanah. Okey? Mana air tanah hubung bila-bila dah apa? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga dah apa? Molek yang pertama lah. Lepas tu kita basuh air bersih selalu. Kalau kita buat yang ketujuh, lepas tu lekat tanah kaki kita pula. Kita basuh yang pertama dengan air tanah. Okey. Dan air tanah tadi kena ambil tanah bersih. Jangan ambil tanah campur teh ayam pula. Okey? Ingat balik kan ambil tanah bersih Kalau nak ambil tanah, kena gali sikit. Jangan ambil atas muka. Gali sikit, ambil bawah no. Baru dia bersih. Atas ni capur, bimbang capur. Pada barang mana tempat di dalam basuh yang 7 itu, pada awalnya atau pada akhirnya, ada cerita sini. Basuh yang ke-7 tadi dia kata pada awal atau pada akhirnya. Betul tu? Atau pada pertengahannya, nescaya memadalah menyucikan najis yang besar itu, tapi adalah menyampurkan tanah dengan air itu, hendaklah keruh air itu. Okey, semula dah. Kita campur tanah dengan air itu, hendaklah keruh air itu. Demikianlah kafiat. Apa tak nampak mata ni? Kafiat menyamak najis yang besar itu. Okey? Faham boleh tau? Boleh dah? Faham tak? Kan ada nak tanya apa-apa? Tak faham? Boleh kot. Tapi ingat balik, dalam kitab lain, najis bagi pada 3. Najis besar, najis sederhana, najis kecil. Najis kecil apa dia? Nama ke? Najis kecil apa dia? Najis kecil. Bukan. Nanah, tahi, najis tu najis sederhana. Pertengahan. Najis kecil ni apa? Najis kalau bahasa Arab bagi pada yang pertama najis mughallazah. Najis mughallazah najis berat, najis besar. Najis mutawassitah najis pertengahan.
pertengahan. Mutawassithah pertengahan. Mukhaffafah najis kecil, ringan. Ringan lah deh sebut. Najis ringan, najis apa? Air kecil bayi. Ha? Bukan air kecil apa? Bayi dulu. Air kecil bayi. Yang 2 tahun ke bawah, yang tak minum susu selain susu mak dia. Kalau dah minum susu dah seledi, jadi najis sederhana. Najis pertengahan, umur 2 tahun ke bawah, yang minum susu mak saja. Okey. Ada pun rukun menyamak itu 4 perkara. Okey. Pertama, menghilangkan warnanya, warna najis pada bekasnya. Warna kena hilang. Okey. Yang kedua, menghilangkan rasanya. Rasanya dalam kitab lain dia sebut ain. Zat najis, ain. Ain tu kita rasa dengan tangan. Rasa tu rasa tangan. Sepatut dia tak boleh guna perkataan rasa. Dia sentuh, bukan rasa. Okey, rasa biasa dengan lidah. Kan? Rasa dengan lidah. Tu aku dah ingat dia rasa dengan lidah. Pada rasa dengan tangan, Yang ketiga, menghilangkan baunya. Jumpa tak? Ain jumpa tak? Kenal. Bukan kenal ha. Tak jumpa tak? Ha? Tak jumpa? Mari aku tunjuk. Ni siapa tak jumpa? Sila sini. Ni, sini Okey, okey. Okey. 5 punya, bukan 6. Okey. Kat mana kita tadi? Jumpa tak 5? Okey, yang ketiga menghilangkan bau. Okey, yang ketiga menghilangkan baunya. Okey, jumpa tak? Yang ketiga menghilangkan baunya. Dan keempat dengan yakin. Yakin mustahak dah. Apabila basuh najis, yakin tu mustahak. Jangan waswas. Dah basuh bersih, jangan waswas. Tetapi syarat menghilangkan air najis itu, dahulu dia basuh yang 7 kali. Apa nak basuh najis, najis muallazah ni kena bersih dulu habis. Baru kita basuh dengan air yang 7 kali tadi. Okey? Kat mana tu? Tetapi syarat menghilangkan air najis itu, dahulu dia basuh yang 7 kali, nesai sempurnalah sucinya. Ada pun najis yang kecil itu hendaklah suci kerana air yang suci, lagi menyucikan bagi lainnya. Mana kena guna air mutlak untuk basuh najis. Air lain tak boleh guna. Air ke air boh keruh tu air mutlak, walaupun dia warna kuning dah. Air ke air boh kan, air banjir. Walaupun dia warna kuning, air tu air mutlak, bukan air najis tu. Okey, boleh? Atau dengan batu yang suci. Tetapi hendaklah 3 buah batu, atau dengan 1 batu yang ada baginya 3 penjuru. Mana batu tu 3 segi, yakni 3 persegi batu itu lagi kesal. Batu tu kena kesal. Batu licin tak boleh. Batu licin tak boleh, kena batu tu kena kesal. Ada pun syarat istinjak dengan batu itu 3 perkara. Nak istinjak dengan batu 3 perkara. Yang pertama, bahawa ada najis yang keluar itu jangan kering. Najis yang keluar tak boleh kering kalau nak istinjak dengan batu. Yang kedua, bahawa ada najis yang keluar itu jangan berpindah dari tempat kepada lain, daripada tempatnya kepada yang lain. Mana kalau najis tadi meleleh betih, tak boleh istinjak dengan batu, kena basuh dengan air. Okey. Kat mana? Ketiga, jangan mendatang atasnya najis yang lain. Demikian saat istinjak dengan batu. Kalau kita istinjak dengan batu, tak boleh ada najis lain pula lah tempat kita istinjak tadi.
Kalau mari najis lain tak boleh istinja dengan batu. Ada pun syarat istinja dengan air itu 3 perkara. Tadi istinja dengan batu. Ni syarat istinja dengan air itu 3 perkara. Pertama dengan air yang suci, lagi menyucikan bagi lainnya. Tadi air mutlak dah. Kedua, jangan ada yang menegahkan air ke tempat basuh pada istinja itu. Mana kalau kita kena najis, tak ada benda yang melindungkan tubuh kita dari sentuh air. Air itu kena sampai kat nak basuh najis tadi. Dan ketiga, mengalirkan air ke tempat istinja itu. Dimana syarat istinja dengan batu dan air. Mana kalau kita basuh, air kena lalu kat najis tadi. Air kena mengalir. Tak boleh ambil najis, ada kita pakai tepek-tepek air, tak boleh. Air kena cuah. Cuah biar air lalu. Tak boleh pakai tepek-tepek, tak boleh. Kita ambil air, kena najis kita tepuk-tepuk, tak boleh. Faham tak? Faham tak tepuk-tepuk ni? Mana najis kena sini, kita ambil air, cepat tak tepuk, tak boleh. Kena jiru air baru mengalir. Okey, boleh. Faham tak? Okey. Dah pun dah tanya ke tak faham. Basuh air dalam Islam kena guna air yang mengalir. Tak boleh pakai tepek-tepek, tak boleh. Okey. Bermula fardu istinja itu 4 perkara. Pertama, menghilangkan rupanya. Rupa ni macam warna rupanya. Yang kedua, menghilangkan rasanya. Rasa ni kita rasa dengan tangan lah Rupa ni bagi apa? Bagi akhir warna je lah. Kita nampak warna kuning, biru tu masih ada najis lah. Yang ketiga, menghilangkan baunya. Kena cium. Kalau bau, najis ada lagi lah. Kalau tak ada bau tu boleh bersih. Kita basuh dah, bau lagi, berhacing je. Mana basuhan tu tak bersih. Okey. Mana lagi dah? Keempat, dengan yakin. Yakin mustaq. Dalam basuh najis kena yakin. Demikianlah fardu istinja. Okey? Okey, kita berhenti setakat tu. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ada nak tanya apa-apa? Nak tanya apa-apa? Ya ke Ning? Faham ke dah? Faham ke dah? Ke faham ke dah? Tak faham ni. Tak apalah. Lain kali kalau ada apa nak tanya, tanya semula dah. Dah? Kalau tak faham, tanya Umi, tak apa dah. Tanya ayah dah. Pasal Umi pandai berdaki lagi. Umi tu ustazah. Aki bukan ustazah. Aki bukan ustaz. Okey. Okey, itu bisa kat ni.